Sesuatu sedang memakan semua ikan di kolam belakang rumah saya. Dan hari ini, saya akan cuba cari tahu apa sebenarnya benda itu. Saya akan lakukan apa saja untuk menangkap dan mengeluarkannya. Kerana kalau kita tak buat apa-apa, ikan ini mungkin akan makan semua yang kita letak di sini. Saya dah letak ikan di sini selama bertahun-tahun. Dan sekarang, apa saja boleh ada di dalamnya. Tapi saya rasa salah satu ikan dah jadi terlalu agresif dan ia mula menyerang ikan-ikan lain. Sejak beberapa minggu lepas, saya perasan ada ikan mati di sekitar kolam. Dan semuanya ada bahagian yang hilang. Maksudnya ada sesuatu yang menyerang mereka. Sekarang dalam kolam ni ada banyak ikan yang sangat jarang ditemui. Dan kebanyakannya dah jadi sangat besar di sini. Ada ikan keli gergasi dalam kolam ni, piranha besar dan juga jorong air tawar. Dan untuk pastikan kita dapat tangkap benda ni hari ni, kami bawa joran, jala dan beberapa perangkap ikan. Tapi sebelum kita guna semua tu, kita kena tabur umpan dulu untuk tarik ikan. Sekarang kat sini kawan-kawan, saya ada makanan kegemaran ikan saya. Dan apa yang kita perlu buat, cuma baling je ke tengah kolam, nanti semua ikan akan naik. Saya memang rasa gemetar kawan-kawan sebab sebaik saja saya balik makanan ni, semua ikan sepatutnya akan naik. Dan bila mereka dah habis makan, memang tak ada cara kita boleh tangkap mereka. Jadi, kita kena bertindak cepat. Alamak, itulah yang saya maksudkan. Tengok kat situ, korang nampak tak? Ada ikan mati terapung di tepi sungai. Ya Allah, inilah yang saya cakap kawan-kawan. Saya tak pernah nampak benda ni jadi kat sini sebelum ni. Tapi dalam beberapa minggu lepas, setiap 2 hari saya datang sini, saya akan perasan ada lagi ikan mati. Jadi memang pelik sangat. Kawan-kawan, saya tak tahu apa yang sedang berlaku rasanya. Jom kita tengok ikan apa tu. Ya Allah, itu salah satu ikan arowana. Tengok tu. Tak, dan dia pun jauh lebih besar korang. Ada 2 ekor arowana kat sini. Kita yang letak dia orang. Masa tu saiz dia lebih kurang macam ni je tengok. Sekarang dah besar sangat. Aduh, sedih betul ni korang. Ya Allah, sedih sangat. Tengok tu. Itu salah satu arowana kita. Tengoklah betapa cantiknya dia dulu. Saya tak tahu apa yang boleh menyebabkan dia mati. Ini memang teruk korang, tapi ia akan berhenti hari ini. Kita akan cari apa yang buat semua ni dan kita akan tangkap benda tu. Baiklah, mereka sepatutnya naik. Tengok ni, mereka sedang naik sekarang. Saya memang boleh nampak mereka. Saya betul-betul gementar. Korang, ada ikan yang sangat besar dalam ni. Oh, tengok, ada satu di situ. Mereka sedang keluar. Oh ya, saya nampak dia. Ya Allah, itu salah satu jerung korang. Ada jerung besar dalam ni dan saya baru saja nampak dia. Dia baru saja naik untuk makan. Baiklah korang. Sekarang ikan-ikan dah mula makan. Tiba masanya untuk cuba tangkap mereka. Sekarang, kaedah pertama yang kita akan cuba ialah pancing biasa. Dan kalau ini tak berjaya, kita kena cuba baling jaring atau guna perangkap ikan gergasi kita. Baiklah korang, di sini kita ada roti. Kita akan letak roti ni pada mata kail, tapi kita kena tutupkannya. Sebab ikan-ikan ni memang bijak. Kalau mereka nampak mana-mana bahagian mata kail, mereka tak akan makan. Oh, mereka betul-betul ada di situ. Memang betul-betul di situ. Aku memang gementar sekarang ni. Aku akan tunggu sampai nampak dia lagi. Lepas tu aku akan cuba baling ni betul-betul depan muka mereka. Tengok situ, tengok situ. Kau nampak dia? Yang tu besar. Roti kita dah hilang. Oh, tengok. Dia tengah cari makanan sekarang. Korang nampak tak? Dia tengah pusing-pusing kat situ. Bila-bila masa je, tali aku boleh ditarik dan kita boleh dapat ikan ni. Ya Allah, dia baru je ambil tu. Tak. Tadi dah masuk mulut dia. Dia putuskan tali aku ke? Dia ambil roti awak. Baiklah semua, tadi kita dah dapat ikan tu sekejap. Tapi dia ludah mata kail kita. Tengok, dia ada kat situ. Itu paku albino yang besar. Dan memang boleh jadi itu yang makan semua ikan lain. Mereka sangat agresif. Jadi mari kita cuba lagi dan tengok kalau kita boleh pancing dia. Oh, dapat dia. Saya dapat ikan. Ya Allah. Oh, itu memang besar. Itulah yang kita cari. Itu adalah paku albino gergasi. Korang, kita dah pancing dia sekarang. Dia datang. Ya Allah, dia memang gila. Tengok saiz dia korang. Ini betul-betul raksasa kolam sekarang. Ya Allah, tengok ni. Dia kuat sangat. Aku akan cuba tangkap dia kat sini. Aku dah dapat dia. Ya, tengok saiz dia. Oh, relax kawan. Tengok saiz poket ni korang. Ikan-ikan ni memang gila. Mereka berkait rapat dengan piranha. Dan yang ini dah jadi sangat besar kat sini. Tengok gigi dia. Oh, relax kawan. Jangan gigit aku. Tengok, kau nampak gigi tu kat situ? Tengok gigi tu. Memang tajam gigi tu kat situ. Memang boleh jadi inilah yang menggigit ikan lain dan membulu mereka. Jadi ini memang bagus. Kami tangkap dia masa kami letak dia kat sini. Masa tu dia masih bayi kecil. Tapi sekarang jelas dia dah jadi jauh lebih besar. Baiklah kawan-kawan. Baiklah, tangkapan pertama kita dari Pondex hari ini memang ikan yang kita sasarkan. Saya memang harap kita dapat tangkap ikan-ikan ni hari ini. Sebab macam saya cakap tadi, mereka sangat agresif. Jadi kita ada peti sejuk kat belakang trek saya. Kita akan masukkan dia ke dalam tu. Dan kemudian kita akan balik ke rumah saya dan letak dia dalam salah satu kolam saya yang lain. Ini memang gila kawan-kawan, tengok tu. Seekor paku albino. Jom kita masukkan dia ke dalam peti sejuk. Ya Allah, tengok ni memang ganas betul. Dan ada lagi dalam tu lebih banyak piranha dan juga ikan keli besar serta jerun air tawar. Dan itulah yang kita sasarkan hari ini.
Jadi kita akan bergegas balik rumah saya sekarang dan letakkan ikan ni di kolam lain dan kita akan datang semula untuk cuba tangkap lagi. Jumpa anda semua di rumah saya, okey kawan-kawan? Sekarang, kita boleh masukkan dia ke dalam kolam misteri, boleh juga ke kolam Oscar, kita ada kolam pemangsa besar di sana. Tapi saya rasa saya ada tempat yang paling sesuai untuk ikan ni, iaitu kolam siklit. Saya tak nak tunjuk terlalu banyak tentang kolam ni sekarang sebab kami baru je buat video baru-baru ni dan kami dapat banyak ikan untuk kolam ni. Saya tak nak rosakkan kejutan tu sekarang. Ikan ni memang sesuai sangat duduk kat sini dengan ikan-ikan yang kita dah ada setakat ni. Okey, jom kita masukkan dia sekarang. Baiklah, si besar. Nah, selamat menikmati rumah baru kau. Oh, dia nampak cantik sangat kat dalam tu sekarang. Baiklah semua, kita dah balik ke pond deck sekarang. Harap-harap ikan lain tak terlalu terkejut sebab saya tangkap seekor tadi. Sebab macam saya cakap tadi, memang banyak lagi dalam ni. Dan matlamat kita hari ni adalah cuba tangkap sebanyak mungkin. Jadi, mari kita letak umpan kat mata kaya semula dan sambung balik. Ya Allah, tengok tu. Ya ampun, yang tu lagi besar. Tengok dia datang, dia dah atas roti saya. Oh, saya dapat satu. Ikan dah sangkut. Sedia. 3, 2, 1. Dapat dia. Ya Allah, yang ni lagi besar. Aduh, kau nampak tak? Saya rasa dia putuskan tali saya. Ya Allah, dia betul-betul putuskan tali saya. Alamak, tak bagus ni. Kita baru je sangkut sesuatu yang besar kat situ. Saya tak pasti sama ada tu jerung, piranha atau mungkin ikan keli besar. Saya memang tak tahu, saya tak nampak pun. Ya Allah, dia ada kat situ. Kejap, saya rasa itu ikan yang sama. Saya nak ambil jaring lontar sekarang. Kita akan cuba tangkap dia dengan jaring lontar. Kalau kita tak boleh buat macam tu, kita kena tinggalkan perangkap ikan kat sini selama 24 jam. Mungkin kita boleh tangkap dia macam tu kawan-kawan, tapi masih ada raksasa lain kat sini. Dan sekarang, kita akan cuba guna jaring lontar dan tengok kalau kita boleh tangkap apa-apa dengan cara tu. Baiklah semua, kita dah ada jaring lontar sekarang. Saya bukanlah yang terbaik dalam melontar benda ni, tapi kita akan cuba juga. Saya boleh nampak semua ikan kat tengah tu. Jom kita tengok kalau kita boleh tangkap mereka. Boleh tahan juga. Ya Allah, saya rasa sesuatu yang besar. Tengok tu. Apa tu? Apa tu? Macam mana kalau kita tak dapat? Kita dapat sesuatu ke? Ya Allah, itu ikan bass. Kita dapat seekor ikan bass largemouth kecil. Memang hebat korang. Saya nak ikan kecil ni juga. Dan sekumpulan anak ikan bluegill kecil. Ini adalah sumber makanan utama di sini. Dan inilah sebab semua ikan yang kita lepaskan di sini cepat jadi sangat besar. Jadi ya, kita akan lepaskan mereka semula. Dan kita juga akan lepaskan ikan bass itu. Kita tak nak simpan dia. Itu memang hebat. Dia sihat. Oh, sini. Lihat, saya baru nampak sesuatu yang besar. Ya Allah, itu betul-betul di tempat tadi. Ya Allah, saya dapat. Oh ya? Oh, apa tu? Kita dapat banyak ikan bluegill kecil. Saya nampak sesuatu yang besar di sini, tapi saya harap ia tak keluar. Oh, ia ada di sini. Ya Allah, tak mungkin korang. Tengok ni. Ini adalah ikan giant garami eko merah. Kita ada banyak ikan garami di sini yang sangat besar. Yang ini sebenarnya kecil berbanding yang lain. Tapi baguslah, nampak dia sehat. Kita akan masukkan dia ke dalam baldi. Sebab kalau korang tengok ekor dia tu, itulah yang kita maksudkan. Semua ikan yang saya jumpa mati. Semuanya ada bahagian badan yang hilang. Jadi dia memang kena serang dengan sesuatu. Kita akan tolong dia. Kita akan masukkan dia ke dalam baldi. Dan sampai kita tahu ikan agresif apa ni, mungkin kita akan bawa semua ikan balik ke rumah saya. Jadi mari kita masukkan ikan ni ke dalam baldi. Memang terbaik. Oh, mereka ada di situ. Betul-betul atas makanan tu. Tengok tu. Mereka tengah naik sekarang. Baiklah, saya kena pergi ke sana. Baiklah, ya Allah, ada sesuatu yang besar dalam ni. Jom, harap-harap dapat yang bagus. Apa tu? Ya Allah, tengok ni korang. Ini salah satu ikan siklit vahau. Ya Allah, cantiknya. Tengok ni. Oh, okey. Kami baling jaring lagi sedikit. Tapi kami tak jumpa apa-apa. Selain lebih banyak ikan mati. Aduh, korang tengok ni. Aku nampak lagi seekor ikan mati kat sudut ni. Aduh, aku pun tak sanggup nak tengok. Tunggu, itu ikan keli albino aku kat situ. Tolong jangan cakap dia pun dah mati. Tak, ya Allah, memang dah mati korang. Kami baru jumpa 2 ekor ikan mati lagi sekarang. Aku betul-betul marah. Ya Allah, ini memang sedih sangat. Korang, ini adalah anak ikan keli ekor merah Asia. Saya letak dia dalam ni mungkin 2 bulan lepas dan saya harap dia akan jadi besar. Saya sangat teruja. Dan sekarang dia dah mati. Ini memang teruk. Ini salah satu ikan kegemaran saya. Korang, dan kemudiannya ni. Apa benda ni? Maksud saya, apa sebenarnya ni? Saya pun tak tahu ikan jenis apa ni. Saya tak letak ikan ni dalam ni, tapi ia dah mati. Ia tak berjaya hidup. Korang, saya langsung tak tahu apa benda ni atau dari mana ia datang. Kalau korang tahu, beritahu saya. Tapi ini memang tak bagus korang. Seperti yang korang boleh nampak, ada banyak ikan kecil. Nampaknya semua ikan tu sedang diserang oleh ikan ni. Jadi saya rasa apa yang kita akan buat? Kita akan bawa perangkap ikan kita ke sana dan kita juga akan bawa perangkap ikan yang lebih kecil. Dengan harapan kita boleh tangkap ikan-ikan lain ni dan keluarkan mereka sebelum mereka mati. Baiklah kawan-kawan, jadi di sini adalah perangkap ikan mini kita. Inilah yang akan kita gunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil. Dan saya rasa kita akan letakkan ia betul-betul di depan pipe ini. Sebab saya nampak banyak ikan di bawah sana, jadi mari kita letak umpan tilapia. Kita akan letak semuanya sekali dalam tu. Boom, ini sepatutnya boleh tangkap banyak ikan. Saya memang teruja, jadi jom kita mulakan. Saya akan turun ke bahagian yang dalam, cuma nak letak apa benda tu? Apa benda tu?
Ya Allah, ada ikan besar kat bawah tu. Saya nak ambil jaring. Sekarang juga korang ada sesuatu yang sangat besar kat bawah tu. Tengok, korang nampak dia kat situ. Ya Allah, saya tenggelam. Ya Tuhan. Tapi saya rasa saya dah dapat dia. Oh, kat sini, itu Oscar kecil. Saya rasa ya, tapi itu memang bukan apa yang saya nampak tadi. Yang saya nampak tadi jauh lebih besar. Tapi yang ini adalah Oscar kecil, anak ikan. Kita akan lepaskan dia balik ke dalam pond next. Nampak tak kawan? Itu bukan yang kita cari. Ya Allah, tengok ni. Kau nampak tak benda tu? Ya, betul-betul kat bawah ni. Saya kena tangkap apa saja benda ni. Korang, benda ni memang besar gila. Ya Allah, aku dapat! Ya ampun! Tengok saiz ikan keli ni. Ya Allah, itu orwe ni. Ya Allah. Kita kena sangat berhati-hati dengan ikan ni. Dia memang boleh putuskan jari kau. Aku tak main-main. Kalau aku letak jari aku kat sini dan dia tutup sirik kecil dia, memang boleh belah jari aku dua. Tengok duri dia sepanjang badan dia. Kau memang tak nak cari pasal dengan ikan ni, memang boleh jadi inilah yang buat semua ni kat ikan-ikan lain. Aduh, ya Allah. Maksud aku, dia hampir putuskan jari aku. Bayangkan apa yang dia boleh buat pada ikan kecil. Jadi, dalam video terakhir di Pond X, kami sebenarnya tangkap salah satu anak mereka. Kami ada beberapa ekor ikan ni di sini, dan mereka sebenarnya sedang membiak. Kalau-kalau inilah ikan yang menyerang semua ikan lain. Kita akan keluarkannya dari sini. Kita akan letak dia dalam baldi sekarang. Tengok betapa menariknya ikan ni. Seekor ikan keli Erwini yang besar. Dengar bunyi dia. Baiklah, sekarang kita masukkan ikan keli Erwini ke dalam baldi. Bertenang ya Allah, bertenang. Benda tu memang macam perisai besi. Memang luar biasa. Baiklah, mari kita kembali. Letak perangkap ikan kecil kita. Dan kemudian kita akan letak perangkap ikan gergasi kita. Dan biarkan selama 24 jam penuh. Dan kalau itu pun tak dapat tangkap ikan gergasi ni, saya tak tahu apa lagi yang boleh. Baiklah, perangkap ikan kita dah diletakkan betul-betul di tengah-tengah situ. Dan saya baru perasan tadi. Tapi kalau awak tengok di seberang tebing sana, sebenarnya ada lubang lumpur yang mungkin digali oleh seekor peleko. Jadi mari kita pergi tengok dan lihat kalau ada apa-apa di dalamnya. Tengok air tu, nampak tak macam mana air tu bergerak? Saya rasa saya baru nampak seekor ikan dalam tu. Ini menakutkan. Saya memang tak rancang nak buat benda ni hari ini. Oh, saya nampak. Tengok situ. Saya betul-betul nampak ekornya. Apa tu? Dia baru je masuk lebih dalam. Oh, itu dia. Tengok, itu dia kat sini. Saya nak tangkap dia. Aduh. Ya Allah. Tengok saiz ikan keli Rafael tu. Sekarang, ikan ni sebenarnya nampak sangat serupa dengan urwaini yang kita baru tangkap tadi. Tapi ini spesies yang berbeza. Dan kita ada banyak juga dalam ni. Ada anak-anak ikan di mana-mana. Dan yang ini dah jadi sangat besar. Itu memang menarik. Tapi ya, itu memang ikan yang sangat menarik. Dari lubang lumpur tu, saya tertanya-tanya kalau ada benda lain lagi. Ya Allah, ini memang menakutkan. Okey, saya rasa saya dah cukup. Saya dah tak nak buat lagi. Apa pun makhluk yang makan ikan saya tu. Ia terlalu kuat untuk ke kili pancing dan terlalu bijak untuk jaring lontar. Jadi sekarang satu-satunya cara yang tinggal untuk dicuba ialah perangkap ikan raksasa saya. Baiklah kawan-kawan, kita ada perangkap ikan raksasa kita. Sekarang dah mula hujan, tapi kita akan letak umpan dan biarkan di sini selama 24 jam. Ya Allah. Ya Allah, tengok situ. Mana jaring lontar aku? Ada ikan albino besar betul di sini. Oh, aku dapat dia. Tengok ni. Ya Allah. Ini ikan gorami gergasi. Ya Allah. Hujan lebat sangat. Ya Allah. Tengoklah betapa besarnya dia. Jadi yang ini adalah gorami gergasi. Seperti yang anda boleh lihat, hujan lebat. Okey, banyak cabaran di belakang tabir. Hujan turun sepanjang hari, tapi memang berbaloi. Kami dapat tangkap ikan-ikan yang luar biasa. Memang hebat. Oh, dia sangat besar. Dia sangat cantik. Ya Allah. Lihat kepala dia. Lihat betapa cantiknya gurami itu. Itu sangat hebat. Kamu semua. Okey. Kita tak akan simpan dia. Dia hidup dengan baik di sini. Jadi kita akan lepaskan dia balik ke pond ais. Tapi memang seronok tengok. Dia memang hebat. Jadi jumpa lagi. Oh, itu memang hebat. Baiklah semua, sekarang masa untuk letak umpan dalam 2 perangkap ikan kita. Kita ada 3 keping tilapia untuk setiap satu. Jadi itu umpan untuk perangkap ikan pertama dan ini pula umpan untuk yang kedua. Kurang, saya sangat teruja nak tengok apa yang kita dapat tangkap dengan perangkap ni. Jadi, jom kita masukkan dia ke dalam kolam sebab kita nak cari ikan besar sekarang. Kita akan lempar perangkap-perangkap ni ke tengah kolam. Kita akan lempar satu kat sini dan satu lagi kat sana. Ya Allah, macam mana saya nak ambil balik tu nanti? Oh, ya betul-betul kat situ. Sempurna. Sekarang kita ada yang kedua. Saya tak akan lempar sejauh tadi. Saya akan lempar kat situ je. Nampak? Okey? Tapi sementara kita tunggu, saya ada satu idea. Saya baru ikat satu lagi mata kail dan saya simpan satu keping tilapia untuk diri saya. Sekarang, sebab kita nak cari ikan pemangsa besar, sudah tentu mereka lebih suka tilapia. Jadi, kita akan letak sedikit tilapia ni pada mata kail. Lempar ke tengah dan tengok kalau kita boleh dapat apa-apa. Dan siapa tahu, mungkin kita akan dapat ikan yang kita cari tu. Dan macam tu saja, kita dah bersedia untuk mula. Harap-harap tak ada apa-apa yang putuskan tali kita lagi. Boom! Dan sekarang kita tunggu di sini dalam hujan. Kita cuma akan duduk di sini. Yeay! Woo! Kami tunggu selama 30 minit dan masih tak ada sambaran langsung. Sejuk betul. Harap-harap berbaloi. Harap-harap dapat tangkap sesuatu.
Apa hal ni? Tunggu. Kemana? Kemana tilapia saya pergi? Ada sesuatu yang curi. Sebenarnya itu petanda yang agak baik. Itu bermakna ada sesuatu di luar sana sedang makan umpan kita. Baiklah, pusingan kedua. Jom, boom, tempat yang sama macam tadi. Kita tahu ada ikan di luar sana, mari kita lihat kalau kita boleh dapatkannya. Kurang dari sejam selepas kita letak perangkap ikan, kita dah nampak ikan masuk ke dalamnya. Ada seekor paku betul-betul di pintu masuk perangkap ikan sekarang. Ya, korang boleh nampak dia kat situ. Dia baru je berenang lalu perangkap ikan kita. Ya Allah, aku dapat ikan, aku dapat ikan. Ada sesuatu, tarik tali pancing aku. Patutkah aku cangkuk sekarang? Ya, Ya Allah, astagfirullah. Ini koi lah, tengok ni. Ya Allah, tengok ikan koi tu. Korang datang sini kawan. Datang sini kawan. Hai, tolong jangan lari. Ya Allah, koi ni cantik sangat. Oh, tidak. Saya nak masuk perangkap ikan tu. Ya Allah, dia terlepas. Mana jari nontar saya? Saya tak tahu ke mana koi itu pergi. Korang, kita dah sangkut dia tadi. Saya hampir dapat dia. Tapi kita akan baling jari nontar dan tengok kalau kita boleh tangkap dia macam tu. Okey, mungkin boleh. Ya Allah, tengok situ. Ya Allah, kita berjaya menyelinap keluar. Tak, saya dah dapat dia. Tengok. Itu paku. Ya Allah. Ya, saya pun bukan nak cari dia. Saya tak tahu pun dia ada kat luar tu. awak tak tahu betapa bertuahnya dia tadi. Saya pun tak tahu dia ada kat luar tu. Ya Allah, yang ni besar betul. Jom, kita baru je baling, dah dapat. Okey, kita memang akan bawa dia balik ke rumah saya. Kita akan letak dia dalam kolam dengan yang pertama kita tangkap tadi. Memang tak masuk akal. Saya tak percaya langsung. Tapi saya masih nak koi tu. Jadi kita akan datang balik dan cuba tangkap dia juga. Okey, saya kena peluk dia kuat-kuat. Baiklah, kita dah sedia nak pergi. Mari kita tengok gigi putih tu. Wah, benda ni memang gila. Baiklah, si besar. Itu dia. Benda ni memang besar sangat. Ia jauh lebih besar daripada yang pertama tadi. Baiklah kawan-kawan, kita ada satu lagi umpan di tengah sana. Saya pun tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi memang gila. Tapi ya, sekarang kita cuma perlu tunggu saja. Dan tak lama lepas tu, kita dapat ragutan kedua. Tengok tali pancing saya sekarang. Tengok tu, ia tengah bergerak keluar. Itu maksudnya ikan dah kena. Jom tengok apa yang kita dapat. 3, 2, 1. Oh, ya Allah. Oh, ini Oscar kecil. Cuma Oscar kecil saja. Ya Allah, cantiknya dia. Ya Allah. Ini yang paling cantik kita pernah tangkap di sini. Oh, wow. Tengok sini. Tengok tu korang. Sama macam ikan lain, dia pun ada kesam gigitan pada sirip dia. Ya Allah, tengok mata dia. Dia hilang sebelah mata. Jadi ikan ni mesti lahir kat sini. Sebab saya tak pernah letak Oscar bermata satu kat sini. Kita baru je tangkap Oscar bermata satu. Tengok, dia ada mata kat sini, tak ada mata kat situ. Memang pelik betul rupa dia. Tinggalkan komen nama untuk dia kat bawah. Kita akan pelihara dia dan dia akan sertai geng Oscar. Jom masukkan dia dalam bali. Baiklah, itu dia. Saya baru nampak ikan koi di belakang awak. Di mana? Di hujung sekali. Ia baru saja muncul di sana. Okey, kita pergi ke sana. Kita pergi ke sana. Sekarang juga. Mari ambil jar. Pergi. Oh, saya nampak dia. Awak terlepas dia. Saya memang terlepas. Baiklah, kita tak nampak dia kawan-kawan. Ikan koi itu telah hilang. Pergi ke ruangan komen dan tinggalkan tanda suka dan beritahu saya jika kita patut datang semula dan cuba tangkapnya. Ikan koi itu memang paling cantik yang pernah saya lihat. Tapi buat masa sekarang, kita akan lempar satu lagi umpan ke tengah dan kita akan lihat apa yang kita boleh tangkap. Ini dia, kita ada baki ikan tilapia di mata kail. Lihat saiz umpan ini. Kalau kita dapat tangkap sesuatu, mestilah yang besar. Oh ya, saya rasa yakin dengan yang itu. Lihat tu, ia bergerak. Oh ya, memang ada ikan. Baiklah, saya berdiri untuk yang ini. Ya Allah, tali pancing saya dah sampai ke sana. Saya baling ke sana. Oh ya Allah, lihat sana. Ia jauh di tengah-tengah. Apa tu? Tak mungkin kau nampak tu. Lihat, itu anak ekor merah. Kita tak boleh lepaskan dia ni. Ayo, naik sini. Ya, kita dapat ekor merah. Lihat ni, ya Allah, comelnya dia. Dengar dia. Aku tak sangka dapat tangkap ekor merah. Korang, kita ada banyak ekor merah di sini. Ya Allah, dengar dia. Sebenarnya, ini mungkin salah satu yang paling kecil yang kita ada di sini. Kita ada banyak dan ada yang dah jadi sangat besar. Jom, mari kita keluarkan mata kail dari kau, kawan. Baiklah, ini dia mata kailnya, baiklah kawan. Kalau korang tengok kat sini, pada sirip dia, sama macam ikan-ikan lain, semuanya dah koyak. Kawan, apa yang dah jadi pada kau? Siapa yang buat macam ni pada kau? Ceritakan pada kami. Baiklah, kita akan masukkan ikan ni ke dalam baldi dan kita akan balik sekarang dengan semua ikan yang kita tangkap dari Pond X dan kita akan letakkan mereka ke rumah sementara mereka. Dan kemudian kita akan jumpa korang esok bila kita periksa perangkap ikan gergasi ni. Kita akan jumpa korang semula di rumah saya. Kita dah sampai rumah dan kita ada satu tub penuh dengan ikan. Kita akan terus masukkan mereka ke beberapa kolam yang berbeza di belakang rumah saya. Jom! Ya Allah, kau dah masuk zon percikan air. Helen, yang kedua keluar dari Pond X untuk video ni. Ya Allah, kita akan masukkan dia ke dalam kolam siklit. Nampak yang besar tu? Ya Allah, tengok dia kat dalam tu. Oh, dia suka sangat. Itu 2 ekor. Mereka betul-betul sebelah menyebelah. Nampak cantik sangat. Maaf sebab hujan ya, dah 3 hari berturut-turut hujan. Baiklah.
Ikan kedua ialah sini, ikan keli Irwini gergasi kita. Dan kita akan masukkan dia dan anak ikan ekor merah ke kolam depan. Tolong jangan sakiti saya. Aduh, alamak, saya baru je cakap. Jangan sakiti saya. Masuklah, masuk sana. Dan di sini kita ada anak ikan ekor merah kita. Mungkin kita dah ada lebih dari 10 sekarang. Itu dia. Oh ya, dia budak baik. Bagus. Saya hampir terlupa tentang mereka ni. Kita ada anak ikan ekor merah kita, gurami gergasi dan ikan keli Rafael. Kita akan letak mereka dalam kolam kuarantin buat masa sekarang. Itu dia. Dan kita ada satu lagi ikan. Dan mungkin ini yang paling saya suka hari ini. Dan itulah dia Oscar bermata satu kita. Dan kita akan terus masukkan dia ke dalam pasukan Oscar. Jumpa lagi kawan. Oh, dia nampak sangat hebat. Baiklah semua, itu saja ikan yang kita tangkap setakat ini. Kita sudah pasang semua perangkap ikan kita sekarang. Dan kita akan biarkan ia selama 24 jam penuh. Jadi saya rasa kita akan jumpa kamu semua pada masa yang sama esok. Dan harap-harap ia tidak hujan lagi. Ya, masih hujan. Kita kembali di kolam Max kawan-kawan. Sudah sehari penuh. Dan kita ada satu perangkap ikan di sana, satu lagi di sana, dan kemudian kita ada yang lebih kecil di sebelah sana. Kita akan menyeberang kolam dan periksa yang kecil dulu dan tengok apa yang kita dapat di sana. Baiklah, itu di sana ialah gurami gergasi dan saya rasa itu koi. Jadi saya rasa itu bermakna mereka tidak ada dalam perangkap ikan. Kita ada baldi di sini, mari kita isi. Jom, mari kita tengok. Oh, saya nampak ikan di bawah tu. Saya betul-betul nampak mereka. Ayo, bagi saya sesuatu yang bagus, sayang. Oh ya, perangkap tu ada lubang. Tengok, ada sesuatu sama ada mencakar keluar atau mencakar masuk. Tapi saya rasa itu tak penting. Tengok semua ikan yang kita tangkap. Baiklah, mari kita tengok apa yang kita dapat di sini. Ya Allah, tengok saiz ikan ni. Oh ya, kita dapat 2 di situ. Oh, baby flanco. Dan yang ini adalah silver dollar yang memang menarik. Baiklah, itu dia. Apa lagi? Tak mungkin. Tengok, itu anak gorami. Ya Allah, kita akan masukkan dia ke dalam baldi. Apa ni? Apa benda tu? Sejenis ciklik ke? Saya tak tahu langsung. Kolam Oscar kecil X. Seperti yang kita tahu memang penuh dengan ikan Oscar. Ada lagi tak? Ya Allah, Helen, tengok ni. Wah, ini memang hebat. Ini mesti sepasang ikan albino pleco yang sedang membiak. Kami selalu tangkap ikan-ikan ni. Dan dah bertahun-tahun. Saya letak beberapa ekor dalam ni. Dan ini memang ikan dewasa yang dah cukup besar. Dan memang tengah membiak kat sini. Tengok betapa hebatnya benda ni. Ya Allah, 2 ekor. Wah, memang hebat. Tengok ni, kita dapat 2 ekor ikan lagi. Tengok saiz ikan keli matahari tu. Dia memang cantik. Tak sangka. Dia pun ada satu mata je. Apa yang berlaku dalam pond X ni? Baiklah, itu dia pergi. Dan yang ini pula, seekor lagi si kelirawak. Dan saya rasa itu sahaja. Untuk perangkap ikan pertama, korang tengok lubang kita. Memang banyak ikan yang kita tangkap kat situ. Sekarang masa untuk tengok sama ada kita berjaya tangkap raksasa yang dah membunuh dan memusnahkan semua ikan di kolam X ni. Saya tengah fikir, patut kita ambil perangkap tu dulu atau kita pilih yang mana satu? Ya Allah, terkejut betul. Okey, kita angkat yang ni dulu. Tengok tu, ada ikan besar dalam tu. Apa tu? Itu ke ikan gorami? Tunggu, tadi kita baru nampak ikan gorami tu. Tengoklah betapa besarnya. Dia memenuhi seluruh perangkap tu. Ya Allah, memang besar betul ikan gorami ni. Saya rasa ini bukan yang sama tadi. Kita dapat ikan paku juga. Tak sangka, besar betul yang ni. Ini lagi besar daripada yang satu lagi kan? Saya rasa itu lain sebab. Yang satu lagi tadi kepalanya lebih merah. Ya Allah. Jadi kita baru saja tangkap gurami gergasi kedua dari sini. Itu dia. Tengok tu, memang ganas betul. Ya, ini memang lain. Yang ini jauh lebih besar dan sebenarnya sangat cantik. Jadi mungkin kita akan simpan dia. Dan di sini kita sebenarnya ada paku perut merah. Yang ini tak sebesar albino, jadi kita akan lepaskan dia balik ke Pondex biar dia membesar. Jumpa lagi kawan, dia dah cukup dewasa. Ini sebesar yang mereka boleh jadi saya rasa kita akan bawa dia balik. Mainlah, dia masuk ke dalam tap mandi. Ya Allah, dia memang besar. Jadi itu adalah perangkap ikan raksasa pertama yang sangat berjaya. Namun itu bukanlah apa yang sebenarnya kita cari. Gurami gergasi dan paku kecil memang menarik. Tapi matlamat utama kita adalah untuk menangkap ikan itu yang sedang mengancam semua ikan lain. Kami agak mengharapkan perangkap ikan terakhir ini untuk menangkapnya. Kalau tidak, ikan-ikan saya akan terus hilang dan dimakan oleh siapa saja yang ada di sana. Kita pergi kawan-kawan, kita pergi. Periksa perangkap ikan terakhir. Turun ke sana. Tinggalkan tanda suka untuk sedikit tua. Mari kita lihat. Baiklah, saya agak gemetar. Yang ini agak jauh keluar. Jadi harap-harap saya tak diserang di sini. Baiklah, saya dah dapat tali tu. Oh, awak nampak tak tadi? Apa yang ada dalam perangkap tu? Tengok buih tu. Ya Allah, ini menakutkan. Hello, apa benda tadi tu? Tak ada apa-apa, ya Allah. Itu jerung, sumpah. Memang betul-betul jerung tu. Itulah dia, itulah dia. Ya Allah, kita dapat dia. Besar gila. Inilah matlamat kita. Inilah yang kita sasarkan. Inilah jerung air tawar yang sangat besar yang ada di sini. Aduh, beratnya dia.
Ya Allah bro, ada lagi satu ekor merah di dalam tu. Tengok tu, aku pun tak perasan dia mula-mula tadi. Oh, ini memang gila korang. Ini adalah jerung air tawar terbesar yang pernah saya tangkap. Kita kena cuba keluarkan dia. Tengoklah binatang ni, dia memang makan banyak kat sini. Mungkin semua ikan lain pun dia makan. Nah, dia datang, dapat dah, kita dah keluarkan dia. Ya Allah, memang besar gila. Tengok benda tu kat situ. Itu jerung air tawar dan memang sangat besar. Nampaknya sirip dia ada sikit calar sebab perangkap tu. Tapi itu biasa je kawan-kawan. Memang tak boleh elak benda tu. Kita akan cepat-cepat bawa Mamat ni ke dalam tab kat belakang track saya. Lepas tu kita akan balik semula untuk ambil ekor merah tu. Baiklah bro, kau okey? Oh, dia okey. Dia tegak, dia berenang, dia nampak sihat. Okey, dia akan selamat. Korang, jerung tu memang besar gila. Aku masih tak boleh percaya benda tu. Tapi kat sini juga kita dapat seekor lagi ikan keli ekor merah. Ini seekor lagi anak kecil, bukan yang besar-besar dalam ni. Oh, okey, aku faham. Okey. Nah, kawan, maaf ya. Baiklah, kita memang akan bawa dia balik. Kita akan campak dia dalam kolam dengan yang satu lagi. Dan kita juga dapat seekor lagi Oscar. Dia taklah cantik sangat, jadi kita akan lepaskan dia balik ke dalam kolam. Nah, jumpa lagi. Kita berjaya dalam misi, kita tangkap jerung air tawar yang besar tu. Tapi sebenarnya ada seekor lagi di sini. Ada 2 ekor semuanya, satu albino dan satu lagi biasa. Dan yang biasa tu jauh lebih besar daripada yang albino. Dan seperti yang anda boleh lihat, kolam ni memang besar dan saya langsung tak tahu dia kat mana. Kita tak dapat tangkap dia, jadi mungkin kita kena datang balik dan buat bahagian kedua. Kalau korang dah tengok tu, beritahu saya. Tapi sekarang, kita ada lori penuh dengan ikan sekali lagi dan kita akan balik ke rumah saya dan masukkan ikan-ikan tu ke dalam kolam belakang rumah saya. Saya tak tahu langsung kat mana kita nak letak jerung air tawar gergasi ni. Tapi kita jumpa korang balik kat rumah saya nanti, okey? Jom kita tengok macam mana keadaan jerung tu. Oh ya, dia nampak sehat kat dalam tu. Tapi sebelum kita letak dia dalam kolam, kita ada satu baldi penuh dengan ikan-ikan kecil dan kita kena cari tempat untuk semua ikan tu. Sekarang, ikan silver dollar dan anak kecil ekor merah boleh masuk ke dalam kolam depan. Jumpa korang nanti. Dan kita juga ada pelakos albino ni dan dalam kolam depan kita dah ada banyak. Jadi saya rasa inilah rumah yang paling sesuai untuk mereka. Dan sebab mereka adalah pasangan pembiak, mungkin kita akan ada banyak anak pelacur albino pada masa akan datang. Dan untuk Oscar, baby pelako, gorami kecil dan siklit, kita akan masukkan mereka ke dalam kolam kuarantin. Dan akhir sekali, untuk ikan yang lebih kecil, kita ada satu lagi siklit. Dan kemudian yang ini, dia juga kehilangan sebelah mata, jadi kita akan masukkan dia ke dalam kolam kuarantin juga. Sekarang kawan-kawan, kita ada 2 ikan besar, gurami gergasi dan jerung besar. Dan saya rasa saya tahu tempat yang paling sesuai untuk mereka. Baiklah. Pertama sekali ialah gurami gergasi kita. Ya Allah, tengoklah saiz dia. Kita akan bawa dia ke kolam siklit. Kolam ini akan nampak sangat cantik dengan semua ikan besar yang baru ini. Nah, Encik Gorami, tengoklah betapa besarnya dia. Itu dia, tengoklah betapa cantiknya ikan itu. Itu gurami. Dan di situ juga ada kedua-dua paku. Itulah yang kurang dalam kolam ini. Ia kekurangan ikan besar. Jadi sekarang apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil ikan jerung iridescent yang besar dan kita juga akan masukkan dia ke dalam kolam siklit. Korang, oh, ini akan jadi gila. Ya Allah, ikan jerung ni besar sangat. Tengok betapa besarnya ikan jerung tu. Ia hampir tak muat dalam jaring. Jom, mari kita pergi. Itu dia, ikan jerung besar kita. Baiklah, mari kita masukkan dia terus ke dalam kolam. Pergi si besar, pergi. Ya, kita berjaya. Ikan jerung iridescent yang besar, paku besar, gurami gergasi, semuanya kini dalam kolam siklit. Dan mereka nampak luar biasa. Lihat ini, lihat diri sebelah paku. Oh, itu sangat hebat. Baiklah semua. Hari yang luar biasa di kolam X, tapi masih banyak ikan di sana yang perlu kita keluarkan. Jadi kalau anda mau saya kembali ke sana dan buat bahagian kedua, apa yang anda perlu lakukan hanyalah turun ke bawah. Beri tanda suka, langgan di bawah. Saya jumpa anda semua di video seterusnya. Jumpa lagi.